السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقولي رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita dah baca dulu mukadimah daripada kata Alhamdulillahirabbil alamin. Sambungan hari ini kita kupas wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalina. Wassalatu bermula salawat, wassalamu dan salam kesejahteraan ala ke atas sayyidina, ada satu atas ya tu ya, sayyidina atas penghulu kami. Sayyidi itu apa dia? Man sadda qaumahu. Man sada qaumahu, mereka yang mengkepalai kaum-kaum mereka. Orang yang mengepalai, mengetuai, memimpin kaumnya dipanggil sayyid ya, ketua lah, pemimpin. Man sada qaumahu. Jadi selawat dan salam ke atas penghulu kita. Siapa pemimpin penghulu kita? Badan Muhammadin, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin, sebagai penutup, an-nabiyina, segala nabi-nabi, wal mursalina, dan segala rasul-rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia bukan hanya sebagai penghulu segala makhluk, bahkan penghulu segala rasul dan nabi, dan bagi Rasulullah SAW juga merupakan penutup, penyempurnaan segala kerasulan. Maknanya bila datang nabi itu dah sempurna dah. Segala utusan Allah Ta'ala dah habis tugas dah sempurna habis ya. Segala wahyu-wahyu yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil khatim ya, khatim, penutup. Maknanya lepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada nabi lagi. Kalau ada yang bangkit ya, walaupun terjun pada langit sekalipun pun ya, datang pada langit 7 tu, mengaku aku nabi ya, nabi akhir zaman. Itu bukan nabi, syaitan itu ya. Orang mengaku nabi, kafir hukum dia. Orang yang mengikut pula, yang mengiyakan, kafir juga ya. Bukan yang mengaku je, yang mengiya pun kafir belaka ya. Dan baru-baru ni ada tak nabi Melayu ya, nabi ke apa? Rasul Melayu. Rasul Melayu ya.
Semua orang yang sesat, ya. Ditipu oleh iblis. Nabi Rasul ni orang pilihan Allah. Allah yang pilih, bukan kita pilih diri sendiri, ya. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dah tentulah tak ada lagi pilihan selepas itu. Nabi lah penutupnya. Maknanya kalau ada orang dakwa dia tu Nabi, makna dia sendiri yang lantik diri dia, bukan Allah lagi. Allah dah tutup dah, ya. Baik. Wa ala alihi, dan selawat dan salam juga kita ucapkan ala ke atas alihi, keluarganya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga Sayyidina Muhammad tadi, ya. Ali ni keluarga Nabi ni dia ada dua jenis, ya. Ada dua bahagian keluarga Nabi. Satu dalam bab zakat. Kalau kita bicara hukum zakat, ya, antara mereka yang haram menerima zakat ialah keluarga Nabi. Dia hendaki dalam bab zakat, makna keluarga Nabi di situ Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua bani itu aja, ya, itu haram menerima zakat. Adapun dalam bab doa, kehendaki keluarga Nabi di situ segala orang mukmin, kullu mu'minin walau kana 'asin, ya, walau kana 'asian, ya, seorang orang mukmin, mereka yang beriman walaupun dianya durhaka sekalipun dipanggil keluarga Nabi, asalkan dia beriman. Maknanya kalau semata-mata ahli keluarga, nasab keturunan tapi tak beriman, takkan dipanggil keluarga Nabi. Kalau pak saudara Nabi sekalipun, seperti Abu Jahal laknatullah, ya, Abi Lahab, ya, apa lagi, yang sekutu-sekutu dengan mereka tu, ya, saudara-saudara Nabi pada nasab, tapi dengan sebab mereka tak beriman, maka mereka ini tidak diiktiraf sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, walaupun kita ni pada nasab keturunan bukan daripada nasab Rasulullah, tetapi kita ni beriman, ikut, ya, apa nama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin beriman, maka kita dianggap sebagai Rasulullah, apa nama, keluarga Rasul, ya, alihi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil faham bahawasanya, ya, tidak memberi apa-apa faedah kalau semata-mata kita nak berbangga dengan keturunan kita. Aku ni cucu Tok Kenali ni, ya. Aku ni cucu cicit Wali Songo ni, ya. Biarlah cucu cicit siapa pun, ya. Kalau engkau tu tak beramai ke Tok Nenek, tak ada faedah je ke? Wali Songo tu wali, kamu tu kuali, tak ada faedah ke tak? Ya. Dia ni pejuang agama, kamu penentang agama. Ada faedah tak nak dakwa aku ni cucu Tok Guru tu, cucu Tok Guru ni? Tak ada, ya. Sebab tu dalam pepatah Arab ada mengatakan, ya, laisa sabab, ya, laisa fata man qala hadza abi, laisa fata man qala hadza abi, ya, tiadalah seorang pemuda itu, seorang yang gagah itu, ya, dengan semata-mata ia mendakwa ni bapa aku yang gagah ni. Bapa dia yang gagah, bukan dia yang gagah, maka dia tak dipanggil pemuda yang gagah, sebab dia tak gagah. Innamal fata, ya, man qalaha za ana. Sebaliknya, orang yang gagah itu mengatakan akulah yang gagah tu, baru dipanggil dia tu fata. Faham tak? Ya. Tidak dipanggil orang gagah, orang muda kalau dia berkata haza abi, ini orang muda ni bapa aku. Bapa engkau yang mudanya, engkau tak muda, engkau tak kuat. Sebaliknya, fata itu ialah man qalaha za ana, ya. Ini orang gagah pemuda tu akulah. Maknanya kalau kita nak jadi orang yang baik, tidak hanya semata-mata mendakwa aku keturunan orang baik-baik, aku keturunan orang mulia. Sebaliknya dia tak ikut pun, ya.
Tingkah laku orang yang mulia itu tak ada beri faedah. Ya. Sebaliknya walaupun keturunan kita ni tak mulia, andai kata, tapi kalau kita mulia, kita tu yang tunduk kepada Allah. Itulah sebenar kemuliaan. Ya. Apatah lagi kalau lahir pada keturunan yang mulia dan dia turut mulia, maka lagi-lagilah bertambah kemuliaan seseorang itu. Termasuk alihi, ya. Jadi keluarga Nabi, kita ulang balik, kalau dapat zakat khusus bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Makna tu macam kat tempat kita ni Said dia tak terima zakat, dia lagi keluarga Nabi dia Habib dia. Ni kalau kat orang Yaman panggil Habib, kalau kat Arab panggil Syekh, ya. Said, ya. Kat Malaysia pun ikut Said. Itu ahli keluarga Nabi, itu tak boleh terima zakat, dia termasuk dalam Bani Hashim. Ini salah silahnya. Kalau kat Habib tu mereka ada tulis. Kat Malaysia ni jarang kita nak menulis anak keturunan kita. Kalau negara Arab ni majoriti mereka menulis sanak-sanak, lahir saja akan tulis. Jadi sanak tu sampai Rasulullah tu bin Rasulullah. Cuba tanya Habib semua sampai. Untuk nenek mereka dah simpan sanak salah silah nasab. Ya. Tu kalau di Yaman dia panggil Habaib Yaman. Di negara lain Mekah ke sebagainya panggil Said. Ya. Sebab kita pun Said juga, ya. Tu keturunan Bani Hashim, tak boleh bagi zakat kat dia orang tu. Kalau ikut hukum asal lah. Tapi ada ulama mutaakhir ini memfatwakan harus juga kalau keadaannya mendesak, ya. Kalau mereka tu dah darurat, dah tak ada benda nak makan, tak boleh terima zakat, maka harus diberi juga atas darurah tadi, ya. Ataupun kalau tak nak beri, kita hadiah kepada mereka, ya. Orang yang miskin tu dapat zakat, hadiah pula kat dia, ya, boleh begitu, ya. Itu bab zakat. Ada pun dalam doa, semualah orang-orang mukmin yang beriman ini dengan Rasulullah SAW, termasuk dalam keluarga Rasulullah SAW, ya. Ajma'in sekalian mereka, wa ala ali wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi. Selawat dan salam juga kita ucapkan, kita doakan, harapkan daripada Allah Ta'ala ala sahbihi, ke atas keluarga sahabatnya, sahabat Nabi SAW, iaitu mereka yang sempat berjumpa Rasulullah SAW, walaupun sejam, seminit. Lahir itu sempat duduk sezaman dengan Nabi, sempat bertemu Nabi, dan dia beriman dengan Nabi, dan mati pun dalam keadaan beriman dengan Nabi SAW, dipanggil sahabat Nabi. Tapi kalau dia lahir di zaman Nabi sekalipun, tapi tak pernah bertemu dengan Nabi, tak dipanggil sahabat. Seperti siapa nama tu? Awais Qarni. Awais Qarni dia lahir di Yaman zaman Nabi, tapi sebab dia ni miskin, ya, ayah pun dah meninggal waktu kecil, yatim. Jadi dia beriman dengan Nabi dan sangat rindu dengan Nabi, sehingga doa-doanya sangat mustajab. Sampai Rasulullah pesan pada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kalau jumpa Awais ni minta dia doakan kamu, ya. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi, hinggalah Nabi wafat. Di zaman sahabat baru beliau sempat mazhari maqam Rasulullah SAW. Maqam Mu'az ini dipanggil tabi'in, bukan sahabat, sebab dia tak berjumpa Nabi SAW, walaupun lahir di zaman Nabi. Jadi nak kisah sahabat ni, mereka yang lahir di zaman Nabi sempat berjumpa Nabi, ya, sempat datang ke Mekah tu, duduk bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Nabi, ya, dan meninggal pun dalam keadaan beriman. Kalau lahir zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tak beriman dengan Nabi, itu bukannya sahabat, ya. Seperti orang kafir Quraisy tu, ya, yang tak beriman tu, lahir sama Nabi, ya. Bahkan setengah-setengah tu keluarga pula, maka tidak dipanggil sahabat Nabi kerana dia tidak beriman, ya. Ataupun beriman waktu tu tapi mati kafir, orang munafik zaman Nabi. Zaman Nabi ada juga orang beriman, sahabat lagi pada zaman Nabi, rupanya mati kafir, yang bukan sahabat lah, ya. Pada zahirnya nampak macam sahabat, ya, sahabat pada zahiriah saja, tapi sebab dia munafik, maka syarak tak iktiraf dia sebagai sahabat, sebab mereka mati dalam kufur.
Tapi yang munafik ni hanya Allah saja yang tahu siapa yang mati munafik tak munafik tu. Ya. Di sisi Allah sajalah yang menentukan mereka ini sahabat ke tidak sahabat, bergantung pada kematian mereka itu, ya, beriman ataupun dalam keadaan munafik. Ya. Wallahu a'lam. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada apa? Kemudian daripada apa? Kemudian daripada apa? Kemudian daripada apa? Dia ada baris depan tu, ya, kena hidupkan baris tu. Ba'du. Du tu kena hidupkan. Kena baris dhammah tu ganti daripada rangkap ayat yang dibuang. Ya. Asal dia begini. Amma ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati. Asalnya begitu. Ya. Amma adapun ba'da, dia asalnya ba'da baris atas, ya, bukan ba'du. Ba'da al-basmalati, aku baca bismillah. Ada bismillah tak atas tadi? Ada tak? Mukadimah dia tu. Ya. Walhamdalati, selepas ucap alhamdulillah. Ada tak alhamdulillah? Ya. Wassalati, selepas aku berselawat. Maka aku nak mulalah nak mengarang ni. Itu maksud dia. Lepas daripada itu, lepas daripada aku baca bismillah, lepas daripada aku ucap alhamdulillah, lepas daripada aku selawat atas Rasulullah, ya, maka aku nak mula menulis. Panjang tak? Amma ba'da basmalati hamdalati, potong buang panjang tu. Baris ba'da tadi ditukar kepada du. Panggil hurrika bidhammi linqita'i anil idafah. Ya, dibariskan dhammah kerana ganti daripada jumlah yang panjang yang dibuang tadi. Faham tak? Tak faham? Itu bahasa Arab. Kita tulis sikit situ. Dia bahasa Arab ni sunat belajar. Ya. Bahkan setengah ulama katanya wajib, sebab Nabi pernah berkata, ta'allamu al-arabiyyata, dan belajarlah kamu akan bahasa Arab, dan ajarlah kamu akan manusia, ya. Wa'allimu hannasa, ta'allamu al-arabiyyata wa wa'allimu an-nasa, ajarlah kamu akan manusia, belajarlah kamu bahasa Arab dan ajarlah kamu akan bahasa Arab itu kepada manusia. Itu perintah Nabi tu, ya. Ada. Tu pen pula ke tu? Kiri pula. Kiri. Qala Rasulullah SAW, ta'allamu al-arabiyyata wa allimu hannasa, belajarlah kamu akan bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Berdasar hadis ni, setengah ulama kata belajar Arab itu wajib, membacakan sunat, ya. Kerana kalau tak belajar dosa.
Jadi kalau boleh kita sentuh sikit yang berkaitan masalah. Asalnya ba'da al-basmalati wal hamdalati was-salati. Ba'dal basmalati alhamdulillati wassalati. Ba'da ni asalnya bari atas. Ba'da kemudian daripada basmalah. Basmalah tu nama bagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Cuba baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin itu namanya hamdalah. Ya, jangan buat tak tiba. Ya. Hamdalah. Al-Fahmu Sunni baca hamdalah. Mana hamdalah? Alhamdulillah tu. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalah, selawat, ya. Jadi jumlah ni panjang. Bila panjang, buang dia. Digantikan dengan ba'du. Ni baru depan ni. Sebab tu kalau orang baca khutbah Jumaat sebagainya, kalau orang tu ahli nahwu, ahli bahasa Arab, biarkan hidup kembali sini. Ba'du. Bunyi du tu. Sebab du ni ganti panjang ni. Apa panggil hurrika bi dhammi linqita'in anil idafah. Dibariskan dengan baris depan kerana ganti daripada jumlah yang dipotong itu. Faham tak? Ya, faham? Faham tak? Faham tak? Oh, cedik-cedik mesti faham. Dia nak sebut satu kan? Sebut. Kalau tak nak berbaris itu, sebutlah. Ba'dal basmalati walhamdalati wassalati fa'akulu. Aku pun berkata, atau fa'uktubu, aku pun nak tulis. Ya, faham? Panjang. Bila panjang, buang semua. Ganti domah aja. Domah tu ada makna. Ya, baris-baris tu ada makna. Mengganti makna basmalah, hamdalah dan salah tadi. Himpun tu, ya. Orang panggil hurrika, dibariskan bidhammi dengan baris depan, linqita'i kerana kita potong, anil idafah daripada sambung yang panjang-panjang. Faham? Ya. Kat tu kena hidupkan baris dia. Ba'du, hidupkan. Amma ba'du dah tak ada baris dah. Maknanya terpotong lah. Ya. Sebab tu kalau orang yang ahli nahwu, bila dia berkhutbah, dia akan hidupkan baris. Kan hari Jumaat tu kan, amma ba'du. Ujung dia. Bunyi gitu. Ya. Setengah orang dia wakaf je tak? Amma ba'du. Dah bunyi macam tu je. Dah tak bunyi dah, mak je. Ya. Adapun kemudian daripada itu, fahamlah kita lain kali mana-mana pun kalau ba'du inilah. Ya. Ba'du ni satu kalimah pemisah antara muqaddimah dengan isi dia. Tu ba'du tu, sempadan pemisah daripada muqaddimah kata-kata dengan apa yang nak diperkatakan. Tu tujuan letak ba'du tu. Ya. Maka inilah suatu muhimmah yang sangat penting, yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Maknanya suatu perkara yang sangat penting, yang perlu ditakuti, yang perlu diambil perhatian, yang perlu jadi ambil penting oleh perempuan yang bersuami. Ya. Mana-mana perempuan yang bersuami,
Kalau nak masuk pintu-pintu syurga, mana-mana pintu pun dia boleh pilih kot suka dia nak masuk, kena ambil perhatian, kena ambil takut apa yang dibicarakan dalam kitab ni. Kerana apa yang terhimpun dalam kitab ini petikkan daripada nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para isteri, ya, sebagai cara untuk memasuki mana-mana pintu-pintu syurga. Ya. Maknanya kalau kita nak masuk pintu syurga sungguh-sungguh, ambil penting. Tapi kalau tak tak payahlah. Masuk dapur tak nak dapur, tak payah ambil, tak payah ambil peduli mengaji, tak payah. Nah. Iaitu yang benda yang penting ni, mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Maknanya perkara nak cerita ni, ya, perkara ini kalau dilakukan oleh perempuan-perempuan, isteri-isteri, dia dikategorikan sebagai isteri yang durhaka. Bila isteri durhaka, boleh masuk syurga tak? Tak boleh lah. Ya, sebab itu dalam banyak-banyak riwayat, ya, sahih, ya, Nabi bersabda antaranya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, aku lihat ketika aku diperjalankan di malam hari masuk ke neraka, ya, diperlihat ramai perempuan-perempuan dalam neraka. Ya, Nabi tanya Jibril, ya Jibril, kenapa ramai perempuan dalam neraka? Kerana Jibril kata sangat sedikit mereka yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang taat kepada suami-suami mereka. Sangat sikit, maka sikitlah masuk syurganya. Mafhumnya yang ramai masuk neraka tu sebab banyak yang tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak taat kepada suami-suami mereka. Itu puncanya masuk neraka. Jadi benda ini perlu ditakuti. Kena ambil perhatian perkara apakah yang dikategori sebagai durhaka kepada suami yang jadi punca terhalang masuk syurga, sebaliknya akan dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Ya. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu, perempuan-perempuan yang bersuami, ya, di mana perempuan-perempuan itu, ada perempuan yang tak bersuami, ya, syurganya bertapak kaki ibu. Bila dah bersuami, syurganya bertapak kaki suami, ya. Orang lelaki ni syurga bertapak kaki ibu sampai bila-bila. Perempuan sebelum berkahwin, syurga di bawah tapak kaki ibu. Bila berkahwin, syurganya di bawah tapak kaki suami. Nampak tak? Ya. Dan mengetahui akan hukumnya. Kita kena tahu akan hukumnya, ya, perkara yang boleh menyebabkan terjadinya durhaka, ataupun dalam istilah fiqh panggil nusyuz, ya, isteri-isteri yang nusyuz, yang durhaka kepada suami, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan, supaya amal-amal kebajikan yang kita buat, yang isteri-isteri ni buat, tidak terbatal. Sebab segala kebajikan amal-amal yang dilakukan oleh isteri-isteri yang nusyuz tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Sembahyangnya tak terima, puasanya tak terima, haji tak terima, apa sahajalah yang dia nak buat kat muka bumi ni, ibadah-ibadah kecil ke besar ke, kalau dia duduk dalam keadaan durhaka kepada suami, pahalanya tak diterima oleh Allah. Ibadah tak terima dan tak ada pahala. Sehinggalah dia bertaubat dan kembali taat kepada suaminya. Nampak tak? Ya.
Begitu juga suami, bukan isterinya saja. Suami pun kalau khianat zalim dengan isteri, tak bertanggungjawab, tak tunaikan tanggungjawab sebagai suami, maka ibadahnya tak terima juga. Ya. Tinggal isteri tak dinafkah berbulan-bulan. Ya. Pergi ke mana-mana lah. Walaupun kita duk rasa ibadah sekali kita buat tu, tapi tanggungjawab dengan isteri ke rumah tu merempat, minta orang tua nak makan. Duk kerja 40 hari tu Allah tak terima ibadah kita. Dengan sebab tanggungjawab sebagai suami atas isteri kita abaikan, Allah tak terima. Sebab tu kena mengaji. Ya. Ibadah ni jangan dibuat ikut nafsu. Ibadah perlu ada ilmu, supaya kita tahu ibadah mana, ibadah bagaimana yang Allah terima, ibadah bagaimana yang Allah tak terima. Nampak tak? Ya. Jadi dia kena takut, dia kena tahu supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan, dan lagi beroleh manfaat akan kebajikan tadi pada hari akhirat. Tidak kosong sajalah, penat beramal je. Ya, tak dapat manfaat. Sebab apa? Sebab kita durhaka. Ya. Jadi nak beri ada manfaat di akhirat, segala ibadah-ibadah kita ni nak jadi orang yang taat. Isteri kena taat dengan suami, suami kena taat dengan Allah Ta'ala. Bila taat dengan Allah Ta'ala, kalau dia sebagai suami, kena suami yang bertanggungjawab di atas apa yang diamanahkan ke atas bahunya. Ya, kalau tidak, tak manfaat juga ibadah dia. Ya. Isteri ni kalau dia langkah kaki masuk syurga sebelah, garanti masuk dah. Dia langkah je sebelah, walaupun sebelah lagi belum langkah, ahli syurga lah isteri itu. Suami tak. Suami ni kalau langkah sebelah kaki kiri kaki saja ke syurga, belum tentu dia boleh melangkah lagi satu. Bapak elok nak langkah, isteri pegang. Ya Allah, jangan beri dia masuk. Aku nak masuk neraka ni, dia yang tak cegah aku. Rambut aku sekedung tak tutup, tak marahnya. Tak aci. Tarik dia buat keluar, dah sebelah dah kaki lah syurga dah. Ni beratnya tanggungjawab suami. Ya. Dah masuk sebelah kaki dah, ditarik di anak, ditarik di isteri. Sebab tak bertanggungjawab dalam rumah tangga kita. Isteri satu aja, taat dengan suami, taat Allah, suami, isteri, taat Allah, Rasul, suami. Dah masuk syurga. Langkah kaki sebelah, yang kedua belah ganti langkah. Suami walaupun langkah sebelah, mungkin undur balik ke belakang. Ditarik di isteri, ditarik di anak-anak di pintu syurga, kerana tak bertanggungjawab. Sebab itu Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jaga, pelihara diri kamu, bukan diri kamu saja, ya, anak kamu, keluarga kamu, ya, daripada azab api neraka. Kerana berapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhakakan suaminya di dalam dunia ini, pada esok harinya sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Ya, dengan sebab durhaka dengan suami, di akhirat besok menyesal habis. Sebab apa? Segala ibadahnya hangus begitu saja, tak memberi manfaat. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu, pada waktu dah mati dalam keadaan durhaka kepada suami, walaupun ibadahnya banyak sekalipun, tak ada manfaat, faedah dia. Waktu tu menyesal, tak boleh nak balik dah. Ya, menyesal kat dunia tak boleh nak balik. Menyesal akhirat. Menyesal kat dunia ni,
Boleh lagi undur. Lagi nyawa belum sampai, ya. Pintu taubat belum tutup. Tapi kalau dah mati, Allah Akbar, ya. Orang mati, ya. Bila-bila masa tadi pergi sembahyang. Setiap usaha surau arwah dapat surat ngajar kat pucuk perempuan itu. Meninggal. Tengok duk sihat buka gitu. Meninggal kedua pagi tadi. Ya. Hari kami lepas tu guru saya meninggal. Tuan Guru Haji Saleh tahu pergi Patih Alai Melaka tu ada saudara siapa sini yang saya bagi nombor gitu. Meninggal hari kami lepas. Ya, Tuan Guru saya anak murid Mak Kilau tu yang Petronas ambil dia jaga laut tu. Sehari 3,000, lepas tu naik 5,000 sehari. Ya. Sehari 5,000 Petronas bayar untuk jaga laut. Sebab kalau dia tak ada, dia orang tak boleh buat kerja. Dia cabut tiang-tiang, puff. Ada jin tengah laut. Ya, ombak datang macam tsunami, cabut. Puff. Jadi dia naik helikopter. Petronas bawa dia round dengan helikopter setiap hari projek tu. Itu je kerja dia. Jadi dia buat kerja selesai. Kalau dia tak pergi, berjuta rugi satu hari. Dia pergi, dapat 5,000 je. Ni dah mati ni, meninggal ni. Tak tahu lah macam itu. Ya Allah, ya, Tuhan ambil satu-satu. Sebelum tu Habib Munzir, ya, Jumaat je lah. Kemudian itu Jumaat Habib Munzir, ya, di Indonesia, ya, anak murid Habib Omar meninggal lagi. Ada orang nama Munzir sini kan? Ya, Allah ambil umurnya baru 30 lebih, masuk 40. Ya, tapi sebelum tu dia dah mimpi jumpa Nabi dah. Ya, dia tengah duk berjuang kat tengah panah, Nabi tarik dia masuk dalam kemah. Dia cerita, ya, dalam ceramah tu Nabi kata, sial kamu dah penat lelah, nak marilah berehat. Ya. Nabi kata kamu akan bertemu aku sebelum umur kamu 40 tahun. Kan 40 tanpa 40 tahun, belum 40 tahun meninggal. Allah ambil. Ya. Muda lagi. Ni orang buat kerja agama. Kita ni bila-bila pula tak tahulah. Kalau yang bersedia tu mudah-mudahan selamat. Yang belum bersedia menyesal tak sedar nanti tak ada faedah dah. Ya. Inilah persiapan kita ni. Mudah-mudahan Allah terimalah sikit sebanyak ni. Ya. Pada kadar yang kemampuan kita lah. A'lam, ketahui olehmu. Artinya ketahui olehmu bahawasanya durhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama, iaitulah setengah daripada dosa yang sangat besar. Ya, durhaka, perbuatan durhaka isteri pada suami itu, setengah ulama memfatwa perbuatan dia tu dikategori sebagai dosa yang sangat besar, bukan dosa kecil-kecil. Ya. Jadi durhaka ia sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada diwati atau lainnya, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Ni contoh sebagai perbuatan nusyus, perbuatan durhaka apabila si isteri ni enggan, ya, enggan menunaikan hasrat suaminya untuk menyentuh dia, ya, nak beristimta'. Istimta' itu makna nak berseronok-seronok dengan dia, nak berhibur dengan dia, nak bersuka-suka dengan dia. Dia tak nak layan. Ya. Suami nak menjamah dia, nak hampir dia, dia tak nak bagi. Ya, monyok je lari menjeruh. Itu dipanggil isteri nusyus tanpa sebab lah. Tapi kalau tak bagi tu ada sebab yang munasabah, tak apa. Ya, uzur syar'iyah ke, ataupun suami itu, ya, ada perkara yang menyebabkan isteri ni tak wajib taat di atas kefasikan suami itu sendiri ke, itu lain cerita pula. Ya. Ini dalam keadaan suami pun adil,
Ya, isteri tu pula tak ada keunsuran syariah yang sepatut dia nak layan, tiba-tiba dia engganlah layan, ya, maka dia durhaka. Lainlah kalau isteri tu gila. Itu antara perkara yang terkeluar daripada kewajipan ketaatan. Dia gila. Suami panggil pun dia tak kerti. Pergilah mandi. Tak nak macam tu. Malah. Ya. Gila ni banyak jenis tak? Banyak jenis gila, ya. Gila yang nak ke sini, gila yang jenis kotor-kotor tu lah. Main longkang, stocking letak kat kepala. Ya, dah tua ganjuk bawa nak patung lagi. Gila yang kotor-kotor. Gila majnun tu lah. Ada gila yang bersih-bersih. Gila dengan mangkuk, gila gelang emas. Tu gila juga. Tu tak panggil apa nama uzur syar'i tu, gila tu. Ya. Ayah suami tak nak beli, tak nak masuk bilik. Derhaka tu. Gila begitu derhaka tak taat. Yang gila yang pertama tadi tu. Kalau tak taat pun derhaka sebab dia gila tak. Hatta ya, kalau dia dah suci, kata kalau pada dia uzur, dia suci, suami nak bersama dengan dia, suruh dia mandi, dia gila tak nak mandi, maka kewajipan untuk mandi itu jatuh atas suami pula. Suami wajib mandi kan dia kalau nak bersama lah. Ya, maka dia wajib. Dia gila, niat mandi pun suami kena buat. Itu hukum fiqh. Ya, kewajipan atas suami, ya, ke atas isteri dia. Kalau dia nak bersama dalam keadaan isterinya gila, yang tak perlu taat pada dia kena buat kerja isteri dia tu lah. Mandikan dia, niatkan untuk dia boleh bersama. Maka isteri begitu taklah dia dikategori sebagai durhaka. Sekiranya tidak ada sebab musabab untuk dia tak taat, maka dia durhaka juga. Maka jadilah sebagai perempuan yang durhaka kepada suami dia. Habis. Kita sambung ke datang lah. Masa pun dah ni kesuntukan. InsyaAllah kita sambung tadi. Dan demikian lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ambil pen tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil mukarrabin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أنزل رحمة ومغفرة وإسمة على سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح آبائنا ومعلمنا ومشايخنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.